Apa khabar semua? Bersama kita sekali lagi dalam video kali ini, di mana kita akan tengok ada beza tak kereta yang beli-beli je dah ada turbo dengan kereta yang enjin biasa tapi tambah turbo kemudian. Korang rasa kan ada beza tak? Sebab bila kereta yang enjin tak ada turbo ni, dia nak bagi lagi laju, mesti owner akan terfikir untuk modify dan tambah turbo kan. Tapi susah tak nak tambah turbo ni? Ke lagi baik beli terus kereta baru yang siap-siap dah ada turbo? Okey, biasanya kereta baru yang ada turbo ni tujuan dia bukan untuk bawa laju sangat. Tujuan dia adalah supaya untuk kecilkan enjin, supaya enjin tu lebih jimat minyak. Contohnya Honda CR-V yang besar tu pun, enjin dia sekarang 1.5 liter saja plus turbo. Jadi power dia dah macam pakai enjin 2.0 atau 2.5 liter. Jadi untuk owner kereta yang tak ada turbo ni, agak-agak berbaloi tak untuk pasang turbo ni untuk dapatkan extra power ni? Okey, mari kita tengok. Sebelum tu, kalau anda belum tahu, turbo ni tugas dia adalah untuk mampatkan udara yang masuk ke dalam enjin supaya pembakaran minyak lebih powerful. Untuk penerangan yang detail, saya tagkan satu video dekat sini di mana dalam video ni dia cerita macam mana turbo ni berfungsi. Okey, pertama sekali kalau nak modify tambah turbo, mestilah kena beli turbo kan. Dan nak beli turbo ni ada banyak tau pilihan dia. Pertama sekali adalah dia punya size. Mesti ikut kapasiti enjin anda. Kalau enjin anda kecil, mesti pakai turbo yang kecil. Sebab kalau turbo besar, dia jadi berat dan tak dapat pusing dengan betul. Kalau enjin besar pula, kena pakai turbo yang besar. Sebab kalau pakai turbo kecil, nanti tersumbat sebab back pressure dia tinggi sangat. Kemudian kena tengok juga, muat tak turbo tu bawah bonet tu. Takut-takut ruang dia sempit sangat sampai tak muat. Sebab anda kena ingat yang turbo ni dia sangat panas. Suhu dalam tu boleh cecah sehingga 1000 degree Celsius. Jadi tak boleh nak letak dekat-dekat dengan wire-wire plastik contohnya dan komponen-komponen yang sensitif lah. Kena ada jarak sikit dan kena pasang heat shield. Komponen kedua pula yang anda perlukan adalah intercooler. Turbo ni disebabkan tugas dia adalah untuk mampatkan udara. Udara yang dah mampat tadi akan jadi sangat panas. Jadi kalau panas ni tak bagus untuk proses pembakaran nanti. Jadi udara ni kena disejukkan dululah. Untuk sejukkan kenalah pakai intercooler. Bila udara panas ni lalu dekat intercooler, dia akan menyejuklah dan lebih mampat lagi. Jadi lagi banyak udara boleh masuk ke dalam enjin anda. Cuma untuk pasang intercooler ni lagi sekali anda kena check lah betul ke ada ruang bawah bonet anda tu. Dan kalau ada ruang, nak pasang dekat mana? Kena check radiator dekat mana, aircon pula dekat mana, dia punya cooling system tu. Sebab kita takut intercooler ni kacau sistem-sistem tadi dan tak dapat sejukkan udara dengan baik. Jadi melainkan anda betul-betul terlatih, sebaiknya pemasangan ni dibuat di kedai yang pakar lah. Lagi satu, anda kena ingat yang enjin baru yang didatangkan terus dengan turbo ni, manufacturer dia dah tune supaya enjin dan turbo tu saling bekerjasama dengan baik. Tak kira anda bawa laju atau bawa slow. Dan nak capai tune yang baik ni bukannya senang dan biasanya dah difikirkan lebih awal lagi even sebelum enjin ni dibuat. Jadi bila enjin yang tak ada turbo, tiba-tiba anda masukkan turbo, tuning ataupun talaan asal enjin tu mesti dah berubah, betul tak? Dekat sini anda kena berhati-hati sikit sebab bila masukkan turbo, secara automatik tekanan dalam enjin tu akan meningkat. Dan bila tekanan naik, suhu pun akan naik dan minyak akan mudah terbakar dalam enjin anda. Minyak ni walaupun sifat dia mudah terbakar, kita tak naklah dia terbakar awal sangat. Kita nak dia terbakar betul-betul waktu diperlukan saja. Tapi bila suhu dan tekanan naik tinggi disebabkan turbo tadi, keadaan dalam enjin ni boleh jadi unpredictable. Kita tak boleh jangka. Jadi untuk tak nak rosakkan enjin anda, biasanya anda kena beli ECU ataupun unit kawalan enjin yang baru untuk sesuaikan enjin anda dengan turbo yang baru dipasang. ECU ni macam otak enjin kereta lah. Dia yang bagi tahu enjin bila nak bakar, berapa banyak nak bakar dan macam-macam lagi. Okey, katakan anda dah buat semua tu, dah pasang turbo, intercooler, piping pun dah cantik, ECU pun dah tune. Satu lagi perkara yang anda kena hati-hati sikit adalah kekuatan fizikal enjin anda. Maksud saya bukan power enjin tu, tapi body enjin tu sendiri. Sebabnya bila anda dah tambahkan turbo, tekanan dan suhu dalam enjin anda tu dah lebih tinggi daripada asal. Maknanya jurutera design enjin tu untuk tekanan dan suhu yang lebih rendah macam sebelum anda letak turbo. Dan kalau anda pasang turbo pula, mesti kita nak bawa laju kan? Kalau tak, buat apa pasang turbo? Jadi anda kena sentiasa beringat yang enjin anda ni bila letak turbo, dia sebenarnya sedang bekerja sangat keras.
Korang kena pastikan yang enjin ni tak terlebih bekerja, sebab kalau tekanan jadi tinggi sangat, enjin ni akan pecah. Kalau kereta yang asal-asal beli memang dah ada tebur tu, lain cerita. Sebab memang engineer dah design enjin kereta tu untuk tahan tekanan dan suhu yang lebih tinggi dari biasa. Rupanya banyak juga benda nak kena fikir kalau nak tambah tebur ni, betul tak? Ingatkan beli tebur macam plug and play je. Sebenarnya tebur ni walaupun alat dia simple dan tak mahal, tapi sebenarnya kesan dia ke atas sistem enjin anda sangat besar. Kira pasang tebur ni adalah modifikasi yang major jugalah. Dan bukan setakat modify je major, cara anda jaga enjin anda lepas ni pun dah berbeza. Kena lebih manja sikit nak jaga dia. Lagi-lagi tebur ni ada yang perlukan sistem pelinciran dia sendiri, sebab dia berputar memang laju. Ada yang boleh sampai 3,000 putaran sesaat. Dekat 200,000 RPM. Jadi memang laju dan perlu dijaga dengan baik. Jadi lepas dengar penjelasan saya ni, korang rasa macam mana? Berbaloi tak kalau nak tambah tebur untuk dapatkan extra power, tapi pada masa yang sama kena extra care sikit lah? Kalau saya memang jenis yang enjin tu guna enjin stok je sampai bila-bila. Kalau ada antara anda yang pernah buat modifikasi macam ni, jangan lupa komen di bawah. Dan kalau anda belajar something dari video ni, bantu kami dengan klik butang like dan klik butang subscribe dekat bawah ni. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.